بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan ceria-ceria selalu, senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi kita pada pagi ini, pada pagi Ahad hujung minggu kita 12 Disember 2021, juga bersamaan dengan 8 Jamadil Awal 1443 Hijri. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa siaran hujung minggu kita pada pagi ini, kita akan sambung tafsir dan tarannum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Jadi para penonton, sebagaimana biasa kita semalam bersama dengan yang berbahagia Ustaz ataupun tetamu undangan kita masih lagi sama pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Razi Muhammad Rajab. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Cantik baik baju adanya, hari ini, masya-Allah. Alhamdulillah. Lawa baju hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton, ibarat kata pepatah, malu bertanya, sesat jalan. Masya-Allah, tabarakallah. Untuk topik kita pada pagi ini, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, anda boleh membuat panggilan ataupun hubungi kami menerusi talian 03 77261603, atau boleh sahaja terus hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang ingin mengajukan soalan menerusi panggilan telefon, mohon jasa baik untuk bersiap sedia dan paling penting, tunggu sehingga isyarat panggilan dibuka. Saya ulang, tunggu sehingga isyarat panggilan dibuka. InsyaAllah bila saya umumkan panggilan dibuka, barulah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah membuat panggilan untuk siaran kita pada pagi ini untuk kelancaran siaran ataupun program kita, insya-Allah. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, bantu sama-sama kita sebar luaskan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9, sebagaimana biasa, kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan, insyaAllah. Dan suka untuk saya ulang sekali lagi Ustaz. Mungkin bagi anda ada yang baru menonton kita pada pagi ini, kita berbicara topik surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ke-33 pada hari ini. Dan insya-Allah, tabarakallah, bagi anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin sedang menonton kita pada pagi ini, yang ingin membuat panggilan ataupun mengajukan soalan menerusi panggilan telefon, tunggu sehingga isyarat panggilan dibuka, barulah kita sama-sama buat panggilan untuk siaran kita pada pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran siaran kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan Ustaz, surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min untuk ayat pada pagi ini, ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih Dai Anas, penerbit dan kru. Masya-Allah, tabarakallah. Seterusnya yang kita raikan pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang, saudara mara, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seterusnya sahabat-sahabat kita yang menonton pagi ini, tak kira Islam ataupun bukan Islam. Ini adalah satu program dakwah untuk sama-sama kita telusuri dan ambil sebanyak-banyak manfaat. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, siapa yang mempunyai tafsir pimpinan Ar-Rahman boleh terus ke muka surat 1249 ya.
ataupun mana-mana mushaf Al-Quranul Karim, juzuk yang ke-24, surah Ghafir atau nama yang satu lagi telah pun dinyatakan Al-Mu'min, ayat yang ke-33, insya-Allah. Hari ini kita akan pergi satu ayat demi satu ayat dan kita mulakan dengan maqam Al-Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Apa maksudnya atau terjemahannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma, itulah di mana satu hari, tuwalluna mudbirina, kamu semua akan berpaling untuk melarikan diri. Malakum minallahi min 'asim, padahal semasa itu tiada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlilillah, dan ingatlah sesiapa pun yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan pilihannya yang salah, famalahu min had, maka tiada sesiapa pun yang dapat memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Dengan izin meraihkan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang bukan Islam menonton pagi ini, ya, translation for this ayat, the day you will turn your backs, feeling there is no for you from Allah Subhanahu wa taala any protector, and whoever Allah Subhanahu wa taala leaves astray, there is not for him any guide. Hadirin rahimakumullah, itu baru kita sebut sebagai terjemahan. Kita alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita lihat sedikit daripada tafsir, iaitu ketika hari yang kamu melarikan diri, hari di mana turun azab Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun yang boleh mencegah kamu daripada terkena siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tak boleh. Dan barang siapa yang sesat di sini kena faham betul-betul. Sesat bukan Allah Subhanahu wa taala yang sesatkan dia. Dia yang memilih jalan yang salah. Kerana itu kehidupan ini merupakan suatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat-sangat adil. Allah beri kepada kita imma syakira, sama ada kamu memilih untuk jadi orang yang bersyukur, tahu terima kasih kepada Allah, wa imma kafura, ataupun kamu nak memilih untuk jadi orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tak tahu terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain, pada ayat yang lain, ya, kami beri hidayah, petunjuk kepada kamu dengan dua pilihan. Kamu nak pilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Dan kalau kita lihat dari tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir radhiyallahu taala anhu, ya, maksudnya di situ barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak akan ada sesiapa pun yang dapat memberikan kepadanya petunjuk kebenaran, kerana daripada awal atas kedegilannya dia memilih jalan tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi ustaz, dan sekilas ustaz, surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, para penonton, merupakan juzuk yang ke-24 dan merupakan surah Makkiyah,
mempunyai 85 ayat dan rujukan yang kita guna pakai kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman untuk pagi semalam dan juga hari ini. Dan jadi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, inilah satu kitab tafsir hasil usaha sama daripada ramai pihak, khususnya para alim ulama di Malaysia, di tanah air kita. Subhanallah, menghasilkan satu kitab rujukan tafsir Al-Quran yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka yang bertekus lumus menghasilkan tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, insya-Allah, yang masih lagi diguna pakai sehingga pada hari ini. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, kita ada soalan yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini menerusi sahabat Facebook kita, Johari Hasnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, golongan yang manakah akan lari bertempiaran pada hari pembelaan di padang mahsyar nanti? Siapakah yang akan menyelamatkan dan menolong kita semua daripada azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam ayat 33 surah Ghafir? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih yang baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab soalan saudara Johari Hasnah, saya terus jawab dulu. Siapakah golongan yang dimaksudkan dalam ayat 33 yang bertempiaran lari pada hari mahsyar nanti, hari di mana manusia menjerit-jerit seperti mana yang telah pun kita sebut semalam, hari yang disebut Yaumat Tanad. Masya-Allah, tabarakallah, gerun sungguh. Bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu perbualan daripada dokumentari yang menyiarkan bagaimana Syekh Uthman Taha Khuttat yang menulis Rasam Mazhab Uthmani di pusat cetakan Malik Fahad di Madinah. Dia menyatakan apabila dia menulis ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan nikmat, maka pada waktu itu tangannya begitu lancar, laju dan sungguh gembira, tenang. Tetapi kalau menulis ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, siksaan, peringatan, kata dia terlalu berat untuk dia meleretkan tulisan tersebut. Bahkan sehingga menitiskan air mata dan terketar-ketar tubuhnya. Hadirin rahimakumullah, jawapan yang terus kepada soalan tadi ialah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang berpura-pura di atas muka bumi ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalbu mereka meletakkan keimanan itu sebagai satu fata morgana sahaja. Mereka berbohong dengan izin pretend. Mereka menunjukkan di hadapan manusia bahawa mereka menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang taat. Jadi hamba Allah yang begitu mengikuti suruhannya. Tetapi Allah menyatakan sikap mereka yang sebenarnya. Golongan ini juga disebut sebagai munafiqin, Mereka duduknya di mana? Fid-darkil asfali minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Kedudukan mereka yang terkebawah daripada bawahnya api neraka. Jadi yang paling bawah itu orang yang kufur, mereka lagi bawah daripada itu. Inilah golongan yang akan bertempiaran lari hari kiamat nanti kerana kebimbangan yang tiada penghujungnya. Lalu orang bertanya, Ustaz, ada tak Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tiada guna lagi, la yanfa'. Arab ni kalau disebut la yanfa' maksudnya tak guna lagi. Allahu akbar. Mal akan segala harta benda kita, materials, benda materi, tak ada lagi guna. Wala banun, dan anak-anak yang kita minta tolong. Tolong jawab abah, tolong jawab umi, tak ada lagi, Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari yang mana akan berpisahnya seseorang daripada saudaranya. Wa sahibatihi wa ummihi wa abih. Seorang daripada ayah dan ibunya terpisah. Wa sahibatihi wa bani, daripada pasangannya, isterinya, dan anak pinaknya. Kerana hari itu manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini yang sebagaimana yang telah pun kita maklumkan, juzuk yang ke-24 surah Makkiyah mempunyai 85 ayat, iaitu surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Dan kepada anda para penonton, panggilan telefon kini dibuka dan insya-Allah kita nak berjeda seketika Ustaz. Kita akan kembali bergabung selepas ini. Teruskan setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berhujung minggu dan terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Terima kasih atas tontonan anda. Teruskan mendoakan kesejahteraan untuk negara kita yang tercinta Malaysia. Mudah-mudahan terus aman, makmur, subur hendaknya. Mudah-mudahan senantiasa diberkati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya-Allah tabarakallah, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab, dan kita berbicara tafsir dan tarannum serta tadabbur surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Dan yang berbahagia Ustaz, di talian pada ketika ini kita telah pun menerima pemanggil yang pertama sebagaimana yang diseru semalam. Kini telah pun tampil muncul untuk membuat panggilan, iaitu Mamu Hanifah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naim dan Ustaz dan kru-kru semua mendoakan semua selamat daripada doa daripada dunia sampai ke akhirat. Amin, insya-Allah. Tapi kita semua ramai-ramai kita minta kepada Tuhan, niatlah penyakit ni Tuhan ambil balik. Amin. Bukan penyakit ni main sendiri, tapi kerana Allah turunkan penyakit ni, Allah akan ambil balik. Kita doa, ramai-ramai kita doa, insya-Allah penyakit ni ada. Baik. Ya, soalan Mamu, mau nak tanya soalan Mamu lah, diri Mamu sendiri. Kadang kita tak ikut perintah Tuhan. Ya. Tapi kita nak harap Nabi Muhammad adakah nak tolong kat Mamu. Mamunya jahil, betul-betulnya jahil. Adakah Nabi Muhammad esok ni mau nak pergi akhirat? Ya. Adakah Baik. Nabi Muhammad nak tolong kat Mamu? Lagu mana Mamu nak buat bagi Nabi Muhammad nak tolong Mamu ni? Ustaz dan da'i semua tolonglah nasihat kat Mamu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, berbunga hati saya Ustaz. Akhirnya Mamu tampil buat panggilan pada pagi ini, sebagaimana telah pun kita bicarakan semalam. Lama tak dengar suara Mamu ni berbicara tentang syafaat, syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya Mamu bertanya tu untuk kita semua juga Ustaz. Sedikit respon daripada bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak Mamu Hanifah. Kami semua rindu semalam Da'i Anas sebut. Hari ini Mamu, Masya Allah, Tabarakallah, sampai seruan tersebut dengan soalan yang begitu cantik sekali. Syafaat yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Bagi sesiapa yang pernah sampai ke Masjidin Nabawi Asy-Syarif, ketika dia melintasi daripada Babus Salam, pintu arah masuk, ya, ke Babul Baqi', iaitu pintu keluar terus boleh lihat perkuburan Baqi'. Dia akan melalui gerbang-gerbang ataupun arch, ya, dan dia akan melihat satu hadis. Mafhum hadis tersebut ialah semua di akhirat nanti akan mendapat syafaat aku daripada kalangan umatku, illa man aba, kecuali mereka yang ingkar, ya, mereka yang menafikan, yang menyatakan bahawa tak ada apa, ya, ataupun mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beriman dengan aku. Ini satu perkara yang mesti kita cari, dan pencarian tersebut mesti kita faham ada satu perkataan lagi, iaitu usaha. Cari itu adalah satu usaha, ikhtiar, effort. Maka hadirin rahimakumullah, antara ikhtiarnya ialah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayyidul anam, sayyidul wujud, yang mencintai baginda melebihi segala makhluk. Hanya saja yang terkecuali ialah Allah yang menjadi tempat himpunan cinta yang teragung. Itulah sempurnanya iman, hingga Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna lagi iman salah seorang daripada kamu hingga kamu semua mencintai aku melebihi cinta kamu kepada pasanganmu, ayah ibumu, anak-anak pinakmu, wan nasi ajma'i, dan keseluruhan manusia. Dan pada hari itulah yang mana dibimbangi oleh seluruh manusia, tuwalluna mudbirina, masya-Allah, ya, bertempiaran lari lintang pukang. Tapi hari itu Nabi akan, dalam riwayat disebut dengan jelasnya, Nabi akan mengangkat tangan baginda, ya, yang telapak tangan baginda akan keluar cahaya bergemerlapan. Allah, lalu baginda akan menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Itulah hari kita akan bertemu dengan pembawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyiduna wa Maulana Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperoleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya bagi ustaz dan juga sedang penonton, kita ada pemanggil yang kedua di talian pada pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya-Allah. BUNTONG, Buntung, Ipoh, Perak. Ya, baik. Silakan soalannya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak baca sikit dan nak keluarkan duit dan nak tanya satu soalan. Baik. Saya cuba ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min aqim. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta iza halaka qultum hatta iza halaka qultum qultum lan yab'athallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Dan nak keluarkan tajwidnya atas. Ya sifat lin ma istifadam fatah, tu istifadam dhammah, wal tasdid lu ma'asim mutawallati alih yang mati surah depan na istifadam fatah, mud qalqalah sugra bi istifadam sahrin mad alwi sukun kalau waqaf. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Baik. Dan nak tanya satu soalan lah. Ya. Kehidupan ini sangat adil. Bagaimana terdapat jika seorang itu memilih jalan yang salah? Adakah mereka akan dimaafkan? Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pemanggil kita dari Perak. Kita akan jawab persoalan dan juga sedikit respon kepada bacaan yang telah pun diperdengarkan. Kita akan berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Salam hujung minggu dan kita masih lagi pada pagi ini berbicara topik tafsir dan tarannum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 33 sehingga ayat yang ke-36.
Dan masya-Allah tabarakallah, kita masih lagi bersama dengan guru kita yang tercinta yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Dan yang bagi Ustaz, telah pun kita raikan beberapa soalan daripada sahabat pemanggil kita dan juga sahabat Facebook kita. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz untuk topik kita pada pagi ini dengan kita meraikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita. Dan tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh teruskan dengan tadabbur ataupun ayat yang berikutnya dan sedikit respon daripada yang bagi Ustaz untuk soalan daripada sahabat kita dan juga bacaan yang telah pun diperdengarkan sahabat kita dari Perak sebentar tadi Ustaz. Dipersilakan. Baik. Kak Norini, terima kasih, masya-Allah. Kita dengar tadi bacaan hari ini lebih baik daripada semalam. Walaupun begitu ada ruang-ruang untuk kita perbaiki, ya. Antaranya kalau kita belajar ilmu berkaitan dengan al-waqfu wal ibtida', waqaf dan ibtida'. Waqaf ni apa benda? Berhenti. Ibtida' ni kita nak memulakan balik ayat. Maka disyorkan jangan ibtida' pada harfu jar. Harfu jar ni ialah kata sendi seperti yang dimulakan tadi min daripada. Daripada apa? Dia kena ambil daripada perkataan yang sesuai. Tergantung. Kerana itu pentingnya kita belajar ilmu ini dan keuntungan bagi mereka yang mempunyai asas dalam bahasa Arab, insya-Allah. Dan antaranya qalqalah. Kita kena faham, ya, qalqalah sughra dia berbeza dengan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ni dia tak putus dia punya nafas ataupun bunyi suara. Min qabli contohnya, ya. Dua-dua ada tu. Qabli pun ada, ya. Jadi macam mana kata putus suara? Kalau disebut qablu, tu putus. Qablu tu tak putus. Insya-Allah dengan berhadapan guru banyak perkara akan dapat diselesaikan dalam ilmu qiraat. Iaitu kita sebut tahsin tilawah al-Quran. Soalan daripada beliau tadi. Jadi kehidupan ini Allah bagi adil, dah. Jadi kenapa ada orang yang memilih jalan yang salah kemudian adakah dia diampunkan? Jawapan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia memohon keampunan tersebut selepas dia melakukan kesalahan. Dan Nabi sebut, ya, setiap seseorang daripada anak Adam ini melakukan kesalahan. Dan yang paling bagus daripada orang yang salah itu ada juga, ya. Dalam salah-salah tu Nabi sebut dengan motivasi, ya. Paling bagus daripada orang yang salah itu ialah mereka yang bertaubat, pohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah At-Tawwab yang Maha menerima taubat, Al-Ghafur yang Maha mengampunkan. Jadi pohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peluang masih ada. Selama mana belum ada dua perkara berlaku. Pertama, nyawa sampai ke tengkorak kita, ya. Dan yang kedua, mentari terbit daripada arah barat. Na'udzubillah min dzalik. Kita bimbang waktu itu peluang bertaubat ditutup kerana kedegilan kita dalam menangguh urusan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Sebelum tu Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil kita terlebih dahulu. Dengan izin Ustaz, insya-Allah selepas ni kita akan sambung tadabbur di talian pada ketika ini Ustaz, dan juga sedang penonton kita ada Encik Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Ya, saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz, mengenai ayat yang 33 tadi tu Ustaz dah jelaskan dia punya tadabbur dan juga tafsirannya, ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz menyebut tadi mengenai golongan yang lari bertempiaran ini. Golongan dari apa? Mereka ini dari golongan munafik dan juga mungkin daripada fasik tadi kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya, bagaimana pula dengan anak-anak kecil yang tidak dikira lagi amal baik dan jahatnya ataupun pahala dan dosanya Ustaz? Di mana kedudukan mereka ini? Dan satu lagi, apakah mereka ini boleh memberikan syafaat kepada ibu dan ayah mereka kalau sekiranya beliau ini ibu dan ayah ini boleh
dibantu oleh Ya. anak-anak yang meninggal di waktu kecil yang belumlah dikira lagi amal ibadah, dosa dan pahala Baik. ini Ustaz. InsyaAllah. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sahabat pemanggil kita, penonton setia, Cik Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Soalan yang cukup luar biasa, insya-Allah tabarakallah, dan sedikit penjelasan daripada yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana kedudukan anak-anak yang baru lahir? Itu soalannya ya. Yang meninggal waktu kecil. Alhamdulillah tabarakallah. Kita tidak minta, tapi bila jadi itu kurniaan Allah, kita redha. Saya antara orang yang diuji Allah dan diberi nikmat tersebut. Anak yang kelima ya. Allah Taala bagi izin untuk kita lihat keindahan dalam kandungan ibunya, tapi Allah jemput kembali untuk bertemu dengannya. Kedudukan mereka di mana? Di syurga nan abadi. Lu orang bertanya, mereka tiada amal lagi Ustaz, tak ada dosa lagi, tak ada pahala. Mereka lahir atas jalan fitrah selepas mereka bersyahadah. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini telah pun kamu jadikan sebagai Tuhan yang kamu sembah, yang kamu taat, yang kamu ikut segala perintahnya, Tuhan yang menciptakan kamu. Qalu bala syahidna. Mereka telah berkata, kami telah pun naik saksi. Itu bukti keislaman mereka, mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, lahir ke dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kami izinkan mereka membesar, ada yang kami jemput semula bertemu dengan kami, maka balasan untuk mereka adalah syurga nan abadi. Kita tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan mereka ini akan duduk di satu tempat namanya al-manzilatu bainal manzilatain. Satu tempat daripada dua tempat. Syurga neraka duduk kat tengah-tengah. Allah. Dia Atas pagar. Atas pagar. Pergi ke mana ni? Allah. Nah, ada yang mengatakan hakim dekat situ juga. Tidak. Kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahihah, mereka wa imma ilal jannah, ta'udzubillah, ilal nar, na'udzubillah. Kita doakan kita berada di syurga yang tertinggi. Amin ya Allah. Masya Allah. Jangan doa sikit-sikit ya. Diberkati. Jangan doa sikit-sikit. Allah, aku ni kalau boleh dekat tepi pintu syurga pun jadilah. Jangan. Allah. Jangan. Itu bahasa disebut sebagai satu pengharapan, kerendahan. hope ya. Atau dalam bahasa Arab disebut ar-raja, kerana ketakutan, al-khauf. Tapi memohonlah ke syurga yang tertinggi seperti mana yang Nabi suruh kepada kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita teruskan dengan tadabbur dan juga taranum ayat yang ke-34. Fa tafadhal mashkur. Ayat 34 ni kita pilih maqam Sabah, insya-Allah. Jadi saya jarang bawa maqam Sabah ini, tapi kita cuba pagi ini Luar insya-Allah. biasa Ya. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Terjemahannya seperti kalau kita rujuk kepada tafsir Ar-Rahman, ya, kita akan lihat, dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
telah datang kepada kamu dahulu dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kerasulannya. Maka kamu tetap juga dalam keraguan mengenai apa yang disampaikannya kepada kamu. Sehingga apabila ia mati, kamu berkata, Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan sesiapa yang melampau-lampau kederhakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaannya terhadap balasan Tuhannya. Mohon izin untuk kita raikan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dan Muslim yang cukup bersama-sama dengan kita. And Joseph, or Yusuf, peace be upon him, had already come to you before with clear proof, with clear proofs, but you remained in doubt of what which he brought to you until when he died. You said, never will Allah subhanahu wa ta'ala send a messenger after him. Thus Allah subhanahu wa ta'ala leave astray he who is transgressor and skeptic. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Kita akan ikuti sambungan tadabbur ayat yang ke-34 surah Ghafir atau surah Mukmin. Kita berjeda seketika yang bagi ustaz, terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi bersiaran pada pagi ini untuk topik tafsir dan tarannum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Kepada anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab senantiasa setia bersama dengan kita pada pagi ini untuk menjawab persoalan sahabat-sahabat yang bertanya insya-Allah. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 0377261603, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi tadabbur ayat yang kita bacakan sebentar tadi, ayat yang ke-34. Fadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Tadi kita baru terjemah. Kalau kita melihat kepada pelbagai kitab tafsir yang dikarang susun oleh para ulama tafsir, antaranya mufassirul Quran yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita tengok apa yang diambil daripadanya oleh Ibn Kathir radhiyallahu taala anhu, imam tafsir yang hebat, dia menyatakan di situ bahawa penduduk Mesir ya, beriman kepada Allah dan Rasul sebelum daripada Musa, ya, iaitu nama Rasulnya ialah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Yusuf. Dan kita tahu Nabi Allah Yusuf ini salah seorang dari 12 orang anak Nabi Allah Yaqub. Yaqub adalah anak kepada Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq ialah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan bersaudara dengan Nabi Allah Ismail, hanya berlainan ibu. Itu saja. Kenapa saya bawa kepada sirah ataupun sejarah ini? Kerana kita mahu tahu bahawa silsilah kenabian itu sambung menyambung. Baik. Lalu mereka beriman ada syaratnya kerana dia seorang menteri.
dia seorang menteri. Jadi dia seru kepada Allah, mereka ada yang tak mentaatinya kecuali ikutlah perintah. Ini arahan daripada baginda menteri. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَمَا زِلْتُمْ fi syakkim mimma ja'akum bih. Tapi kamu sentiasa duduk dalam keraguan. Kenapa? Iaitu kalian putus asa. Putus asa dan keadaan yang tamak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia tidak akan mengirim lagi seorang rasul selepasnya. Ini pengajaran atau nak ambil tadabbur dalam hidup kita ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang syarat. Itu. Ya, jangan kita taat kepada Allah, sebab engkau bagi aku makan, maka aku taat, aku sembah engkau. Tapi besok kalau engkau tak bagi aku makan, aku tak akan menyembah engkau. Allah. Saya pernah bertemu dengan orang yang menyatakan kekesalannya kerana dia telah melakukan perkara yang sedemikian rupa. Apa kisahnya? Kita sambung selepas ini, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz dan juga sedang penonton, kita nak raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Nur Dahlia Biru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-34. Apakah keistimewaan baginda Nabi Yusuf alaihissalam sehingga namanya disebut dan diceritakan pada ayat ini? Dan yang kedua soalannya, adakah baginda Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang rasul dan seorang pemimpin yang besar? Walaupun dikurniakan kedudukan yang tinggi, namun beliau tetap beriman dan mengajak orang lain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan yang berbahagia Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dua soalan di sini. Pertama, apa keistimewaan Nabi Allah Yusuf? Yang kedua, dia ni kedudukan tinggi tapi beriman. Kita hurailah sedikit insya-Allah. Yang pertama, Nabi Allah Yusuf ini disebut sebanyak 26 kali dalam Al-Quran. Ini satu maklumat untuk kita ambil tahu. Maksudnya perkataan Yusuf itu ada 26 kali kalau kita cari. Wallahu alam, jika ada yang cari Ustaz ada lebih ni, ada kurang ni. Keistimewaan sangat banyak, Terus kepada jawapan, antaranya beliau merupakan anak yang paling disayangi oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kerana itu awal-awalnya Nabi Allah Yaqub agak berat melepaskan Nabi Allah Yusuf mengikut abang-abangnya untuk pergi berjalan bermusafir. Dan beliau merupakan saudara seibu seayah dengan Bunyamin, saudaranya. Begitu juga keistimewaan berikutnya, beliau atau baginda alaihi salatu wassalam merupakan seorang yang dikurniakan kecantikan. Sesuaikah kecantikan? Keindahan. Kita nak sebut sebagai kekacakan. Sungguh kacaklah, dengan izin handsome, hinggakan disebut di situ, ada orang yang memandangnya ketika sedang memegang pisau dan menghiris buah. Lalu yang dihiris adalah jari-jari mereka seperti yang dirakamkan Allah dalam surah Yusuf. Yang ketiga keistimewaan baginda ialah baginda boleh mentadbir mimpi. Pentafsir mimpi yang tepat, kerana tafsiran itu berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kita ringkaskan keistimewaannya ialah seorang pemimpin agung yang begitu hebat dalam ilmu pengurusan keuangan secara keseluruhannya. Nabi Allah Yusuf, soalan yang kedua, seorang hebat pemimpin agung, tetapi tidak pernah pun dirinya itu merasa kagum dengan apa yang dimiliki. Kerana apa? Baginda sedar sebagai seorang nabi, rasul, seorang yang mempunyai cabaran kehidupan yang cukup dahsyat, maka tiada jalan lain melainkan keimanan baginda ditingkatkan dari semasa ke semasa. Kerana itu iman para anbiya mursalin ini, dari Anas dan semua yang sedang menonton, dia berkadar terus naik sentiasa meningkat. Iman para malaikat ini memang dia la ya'sun Allah, statik, tak pernah derhaka pada Allah. Iman nama manusia, nama jin ini yazid, kadang tambah, yangkus, kadang kurang, kadang tebal, kadang nipis, tapi tetap beriman. Maka untuk seterusnya jangan lupa like, komen dan share. Kita tak suruh lagi ni hari ni. Sekarang ni hampir dah sejam dah kita bersiaran, lagi 20 minit cukuplah sejam. Tolong like, komen dan share agar lebih banyak dapat manfaat
tafsir, tadabbur, tarannum pada pagi ini kerana banyak kisah, informasi, maklumat dan juga perkara baru mungkin kita temui pagi ini. Wallahu a'lam bishawab Anas. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Demikian surah Ghafir ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Kita nak terus sekali Ustaz. Silakan. Di talian pada ketika ini sahabat pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Tuan Abdullah Osman? Baik, alhamdulillah. Ada dua soalan Ustaz. Silakan. Pertama sekali, di akhirat esok kita mesti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak kenal baginda. Bagaimana caranya untuk baginda mengenal kita dan kita mengenal baginda? Ya. Dan soalan saya kedua ni sikit daripada topik lah. Baik. Saya yang sebenarnya berada di IJN untuk membuat bypass jantung. Jadi saya nak tanya Ustaz tentang dua perkara ni lah. Semayang jamak dengan semayang kadak. Masa buat operation dekat labor room di itu esok. Jadi kalau sekiranya berhari-hari dalam ICU macam mana? Itu Baik, saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, insya-Allah, tabarakallah. Kita mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Encik Abdullah Osman walaupun dalam keadaan menanti pembedahan yang dijalankan. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan beliau. Dan sedikit respon daripada yang bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Encik Abdullah Osman, pertama-tama dan seterusnya kami doakan syafakallah, syifaan ajilan, ya Allah ya syafi ya kafi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan tuan kesihatan Amin, ya yang Allah. segera Amin, ya dan Allah. tidak memudaratkan, kerana kita mohon kepada Allah yang Amin, ya Maha Allah. menyembuhkan. Amin, ya Amin, rabbal ya Allah. alamin. Tuan Abdullah Osman, soalan yang pertama ya. Cantik soalan ini. Ini soalan antara yang saya cukup tunggu dalam membicarakan kehidupan kita. Bagaimana kita nak bagi Rasul kenal kita? Cantik soalan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak bagi Rasul kenal kita. Dan bagaimana kita nak kenal Rasul? Nampak tak? Dia ada macam reverse psychology sikit. Selalu kita kata macam mana nak bagi orang kenal kita? Ini patutnya yang berlaku. Macam mana orang tu nak kenal kita? Ya. Maka Nabi ajar kita. Nabi ajar kita. Ya, antaranya Nabi sebut, adibu auladakum. Ajar dengan penuh halusnya ilmu. Adab ni sebenarnya satu peringkat ilmu yang tertinggi dan halus sungguh. Ya. Dengan tiga benda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hubbu nabikum, cinta Nabi kamu. Cara nak bagi Nabi kenal kita dan kita kenal Nabi, kena cinta Nabi. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Dulu ada seorang guru kami dia sebut, kalau tak kenal, kita menjawab, tak cinta. Salah, kata dia. Kalau tak kenal, maka tak kenal lah. Dia pun tanya lagi sekali, kalau tak kenal, kita sebut, tak kenal. Salah, kalau tak kenal, maka tak cinta. Dia gurau gitu. Itu cukup terkesan di kalbu saya. Jadi kita kena kenal Nabi untuk Nabi cinta kita. Dan kita kena cinta Nabi untuk dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana nak kenal baginda? Tak ada jalan lain. Mesti belajar berkenaan dengan kepribadian baginda yang disebut sebagai sirah nabawiyah. Kita belajarlah sejarah Nabi ni, ya. Daripada siapa sejarah Nabi ni datangnya? Daripada sebelum penciptaan langit dan bumi. Oh, dahsyat, ya. Daripada penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Allah. Kerana Nabi sebut dah kuntu nabiyan, aku dah jadi nabi dah pun. Waktu bila? Waktu Adam itu berada di antara ciptaan Allah menjadi jasad dan ruh. Allah. Di antara ruh dan jasad. Bainar ruhi wal jasad. Bainar ruhi wal jasadi. Ya Allahu akbar. Ya. Dan kita kena kenal bahawa Nabi itu ayahnya, ibunya, datuknya, silsilahnya sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan di situ satu cabang bertemu disebut Abul Anbiya Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, kerana Nabi kita hadir daripada zuriat Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar alaihi assalam, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian kita kena belajar lagi tentang kehidupan baginda, ya, dari kecil sampailah hingga kewafatan baginda dan menelusuri setiap perjuangan baginda, ujian, mihnah dan tribulasi kehidupan baginda penuh dengan keindahan, warna-warna yang kepelbagaian. Kedua, Nabi kata, hubbu ahli bait nabiyikum. Kamu kena cinta kepada ahli keluarga Nabi kamu. Kalau nak sungguh-sungguhlah, nak sungguh dapat syafaat ni,
kena kenal ahli keluarga Nabi. Ini Nabi suruh kenal anak Nabi, ya, cucu cicit Nabi, menantu Nabi, isteri Nabi, ya, kaum kerabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kena kenal lah. Ya. Sekarang ni kalau saya suruh sambung, ingat tak? Anak Nabi kita ada 7 orang. Sambung berapa lelaki, berapa perempuan. Selalu saya usik dalam kuliah-kuliah, berterabur jawapan. Bukanlah nak merendah tinggikan siapa-siapa pun. Tapi ini kita kena sebut selalu. Dan yang ketiga, ya, jadi kena kenal keturunan Nabi. Kerana selalu orang tanya, Ustaz, Imam Mahdi tu datang daripada siapa? Allah. Kita kata keturunan Nabi. Mereka tak faham. Nabi ada keturunan ke? Belajar lagi. Betul. Kerana itu turunnya suratul Kautsar. Ya, mufassirin ketika mentafsirkan suratul Kautsar antaranya ialah keturunan Nabi yang banyak di samping nikmat, kurniaan, telaga Kautsar dan lain-lain. Dan yang ketiga, wa tilawatul Quran, dan hendaklah kita ni belajar Quran ni. Baca Quran, dia baca Quran, tilawah Quran, baca, tengok terjemahan, ya, pergi berguru untuk faham terjemahan dan belajar tafsir. Dan tadabbur ini kita menjadikan Quran itu jiwa kita, penghayatan kita. Dengan cara itu, insya-Allah. Soalan yang kedua, ada masa sikit lagi. Boleh, insya-Allah. Teruskan. Beliau bertanya soalan fiqh sebenarnya. Izinkan saya yang bahagia Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, penerbit kita, untuk jawab soalan ini, ya. Memang agak, kalau kita sebut, luar daripada perbincangan, tapi ini satu keperluan. Tuan Haji Osman tadi, ya. Diharuskan, tapi boleh rujuklah lagi ikut fatwa semasa. Diharuskan bagi orang yang istilahnya marid, sakit, ya, dengan keadaan sakit yang begitu mudarat. Bukanlah takat gatal-gatal terus nak buat hukum ni. Ini sakit yang berat. Ya. Jantung ni sakit yang berat, apatah lagi duduk dalam ICU. Apatah lagi apabila nak terkena air ataupun debu berkali-kali. Maka diharuskan untuk tuan dalam keadaan kondisi yang sangat mudarat, berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas sebagainya, maka diputuskan daripada segala pandangan ini, ada satu fatwa mengharuskan orang yang berada dalam kondisi seperti sekarang yang disebut ditanya oleh Tuan Abdullah Osman tadi, Osman Abdullah tadi, ya. Tuan Syed Abdullah. Syed Abdullah. Syed Abdullah Osman. Masya-Allah. Habib, saya panggil beliau Habib mudah, ya. Untuk jamakkan salat. Tapi tak boleh qasar kerana tidak musafir. Betul. Kecuali dia datang dari ke IJN dari Sabah, Sarawak ataupun 2 marhalah. Jadi boleh jamakkan tanpa qasar. Disebut jamak tamam. Ya, maghrib 3, Isyak 4, Zuhur 4, Asar 4. Seterusnya, bagaimana nak qada? Gini, kalau keadaan pembedahan tersebut berlaku hingga dia tak sedar, memanglah besar ni pembedahan major operation, bypass ni, maka dalam keadaan tak sedar itu dibolehkan untuk dia qada semula salatnya. Tak sedarnya nak salat selepas itu. Lepas sembuh, sihat dan sebagainya. Dan boleh rujuk lagi, insya-Allah, boleh tanya lagi bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan insya-Allah Ustaz, kita akan tamat siaran kita di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik tafsir dan tarannum pada hari ini, hari Ahad, iaitu kita bicarakan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Dan para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, terus hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, iaitu 0377261603. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, terus
Anda juga boleh melakukan selain daripada melalui panggilan telefon, anda juga boleh tinggalkan kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita sebelum kita menerima soalan yang berikutnya, kita nak teruskan tafsir, taranum dan juga tadabbur ayat yang ke-35 surah Ghafir. Fayatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita terus ke muka surat 1250 ya, ataupun muka surat 471 Rasam Uthmani ayat yang ke-35. Kita akan membaca dengan maqam Nahawand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Sadaqallahul Azim. Apa terjemahannya? Iaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka, yakni dari pihak yang diakui benarnya. Bantahan yang demikian besar kebenciannya dan kemurkaannya di sisi hukum Allah dan di sisi bawaan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala meteraikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi bermaharajalela pencerobohannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat sedikit daripada tafsir, saya nakalkan daripada kitab tafsir Ibn Kathir radhiyallahu taala anhu, apabila Allah berfirman dengan ayat 35 tadi, di orang-orang ini orang-orang yang menolak kebenaran dengan kebatilan. Dia tak tolak kebenaran itu dengan hujah kebenaran, tak, dia tolak itu dengan kebatilan, dan dia memperdebatkan hujah tanpa sebarang dalil, ya. Lalu mereka inilah, ya, yang mengatakan hujah Allah Taala itu adalah satu permainan, olok-olokkan, ya. Untuk itu Allah berfirman, amat besar kabura maqtan indallah, sangat besar murka tu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala marah sungguh dengan orang-orang yang memiliki sikap sedemikian rupa. Dan tak cukup dengan itu, orang-orang yang beriman juga marah dengan bawaan mereka ini. Ini kita kena ingat. Ada orang kata, biarlah Allah marah, aku okey je. Jangan. Jangan. Apabila Allah murka, Allah melaknat, maka kita hamba Allah mesti turut sama, ya, tak bersetuju. Biarlah Allah lah, aku astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Apa fahaman ni, apa ajaran ni, ya. Jadi orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala ditutup harinya, ditutup akan kalbunya, hatinya, kalbunya itu daripada perkara-perkara yang ma'ruf. Lalu mereka ini membenci ma'ruf dan mengamalkan kemungkaran. Bukan mereka ni mengamalkan ma'ruf dan menghindar daripada kemungkaran, jadi terbalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kunci mati. Allah Ta'ala kunci mati hati orang yang sombong. Sombong di sini, kalau kita melihat kepada apa yang disebut orang yang sombong untuk ikut kebenaran, ya. Dan berkata kata Abu Imran Juwaini dan juga Qatadah tentang perkataan Jabbar, ialah orang-orang yang sewenang-wenangnya membunuh tanpa alasan, iaitu berlaku zalim.
sesuka hati tanpa hak. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Demikian telah pun dipendengarkan kepada kita dan juga sedikit tadabbur ataupun tafsir ayat yang ke-35 surah Ghafir. Dan di Facebook pada ketika ini Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka ialah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Ayat yang ke-35. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini yang telah memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab jawapan dan soalan daripada Kak Ruby kita. Ya, Kak Ruby Abu Bakar Ruby kita ini, kita kena rujuk kepada pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-35. Ya, cerita tentang masih lagi apa yang berlaku kepada mereka yang menolak kebenaran daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Mereka ini membantah mengenai kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kita sebut dah tadi kan, mereka beriman ikut arahan kerana baginda seorang menteri. Dan menteri itu pula bukan sebarang-barang menteri, ya. Menteri yang tergolong dalam golongan penasihat paling rapat. Tak juga keterlaluan kalau disebut dia juga bendahara dan juga bendahari. Bendahara-bendahari macam mana tu? Ya. Dia menjaga urusan sebagai ketua kepada segala menteri dan masa yang sama dia pegang jawatan Menteri Keuangan. Jadi mereka taat sebab itu aja, kerana kekuasaan yang diberi oleh Malik pada waktu itu, ya. Kalau disebut dalam bahasa Quran, Quran tidak sebut tentang raja memerintah waktu Nabi Allah Yusuf, sebelum Nabi Allah Musa, ya, dengan kalimah Fir'aun. Karena kalau kita rujuk lagi kitab tafsir dan kita padankan dengan kitab sejarah, kita dapati bahawa mereka bukanlah berbangsa Qibti pada waktu itu. Ya. Ya, panjang bicara insya-Allah di waktu yang lain. Sejarah yang panjang. Sangat panjang, sangat panjang. Lalu mereka inilah sebenarnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, ya. Betulkah, sungguhkah, ya? Mereka tak yakin. Lalu mereka mempermainkan hingga datang kepada mereka itu suatu keegoan yang menyatakan bahawa ini bukan firman Allah, ini hanya perintah daripada Yusuf saja. Waktu itu dah kata Allah, kabura maqtan indallah, sungguh benar, besar dan dahsyat murka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Allah Ta'ala kena faham satu benda, Maha Adil. Allah Ta'ala tunjuk kebenaran yang begitu tepat, tapi manusia yang menzalimi diri sendiri, nakkan kepada kerosakan, dipujuk dan diajak kepada kebenaran, tapi tetap memilih kepada kerosakan, akhirnya mereka akan tergurung dalam golongan orang-orang yang esoknya menjadi golongan yang takabur, bahkan menjadi golongan yang bermaharaja lela sungguh akan kerosakannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga sebagai renungan kepada kita. Dan bila mana sebut tentang ayat surah Ghafir ini Ustaz, semalam pun kita telah menyebutkan tentang tafsir dan juga tadabbur ayat yang sebelum, dibicarakan tentang seorang lelaki yang debatnya berlaku dengan Firaun, dibicarakan tentang seorang yang menyembunyikan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagai renungan kita Ustaz, kesinambungan daripada tafsiran yang semalam ialah lelaki ini, adakah kisah yang sama kita masih lagi bicarakan tentang beliau? InsyaAllah kita minta respon sedikit Ustaz. Sebelum itu kita nak raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini, Haji Tukinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tu Haji Tukinun? Alhamdulillah, baik. Yang saya hormati pagi ini Ustaz Muhammad Razi dan Dai Anas. Ya, silakan Tuan Haji. Alhamdulillah, saya nak minta pandangan ataupun pendapat Ustaz. Kita baca Quran, kita baru belajar. Kemudian mungkin ada salah silapnya Ustaz. Adakah dibolehkan kalau kita baca Quran, 2-3 perkataan kita wakaf? Maknanya nafas tak sampai Ustaz, pendek.
adakah berdosa ke atau boleh ke ataupun maknanya nak diwafatkan pendek-pendek itu. Ya, Itu baik. saja soalannya pagi ni Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tabarakallah. Terima kasih, soalan cukup luar biasa dari Haji Tukinun, mewakili mungkin macam saya lah, baru-baru nak belajar Quran, insyaAllah tabarakallah. Dan sedikit respon daripada bagi Ustaz untuk soalan tadi, adakah masih kita berbicara tentang lelaki yang menyembunyikan keimanan itu tadi, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Saya terus dulu menjawab soalan yang bahagia Ayahanda Tuan Haji Tukinun kita. Ya. Jawapannya ialah dalam proses pembelajaran, ya, pengajaran, berlaku sama ada murid dengan guru, mewakafkan pada perkataan hingga jadilah dia wakaf yang pendek tersebut, ya. Hukumnya adalah yajuz atau diharuskan dan dibolehkan dalam proses PDP tadi, pengajaran dan pembelajaran, teaching and learning dengan izin, ya. Jadi apabila telah pun mahir dengan Al-Quranul Karim akan bacaannya, tilawahnya, keseniannya, ya, maka kalau sengaja dibuat wakaf-wakaf begitu hingga peringkat na'udzubillah min dzalik merubah makna atau jadi tergantung, tertanya-tanya orang, hukumnya berdosa. Dia tanya hukum kan, kita jawab hukum lah. Tak boleh. Sebab itulah kami ketika menghakimi sama ada perujian tilawah ataupun hafazan di peringkat negeri dan kebangsaan seterusnya antarabangsa, kita tahu peserta yang masuk tu, ya, selayaknya mereka telah pun mahir. Ialah melepasi daripada peringkat daerah ke negeri kebangsaan ke antarabangsa, maka tak selayaknya mereka lakukan kesalahan. Sebab itu ada satu hakim, tugas dia cek benda-benda wakaf ibtidak ni, nama hakim dia hakim fasahah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah tabarakallah. Dan sedikit respon daripada yang bagi Ustaz untuk berkenaan dengan lelaki tadi. Lelaki tadi yang menyembunyikan keimanan itu, ya, dalam kitab-kitab tafsir antaranya disebut namanya Habib, ya. Ada juga kitab yang menyebut namanya Ezekiel. Tapi mengambil jalan yang terbaik, walaupun ada dalam sejarah kisah sewaktu zaman Nabi Allah Musa AS ada catatan namanya tadi sebut Habib ataupun Ezekiel. Al-Quran tidak menyatakan dengan begitu khusus namanya. Ya. Urusan yang lebih mengetahui ialah Allah. Sebab itu para ulama kita dalam menjawab, dan kita ikutlah para ulama kita menyatakan Allahu a'lam wallahu a'lam itu, dah jawab dah kata Allahu a'lam, kerana yang lebih mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lelaki tersebut dalam bicara ayat ini sampai hari ini, adakah termasuk dalam dialog? Ya, sebahagiannya adalah dialog di antara lelaki yang beriman di kalangan keluarga dan pemimpin Fir'aun, ya, dengan Fir'aun dan para pemimpin di hadapan Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam. Dan sebahagiannya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala nyatakan. Karena itu kita akan lihat sekejap lagi, ya, pada ayat yang ke-36 ada pula kata Fir'aun terhadap Haman untuk memperlekehkan Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam di hadapan lelaki beriman tadi untuk melawan sesi perdebatan tersebut. Ya, itulah dia. Masya-Allah tabarakallah. Apabila sebut tentang perdebatan ni, semestinya tidak ada yang disebutkan, sebab kalau macam kita debat tentang sesuatu perkara yang kita tak puas hati, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah ataupun yang kalah. Tetapi bila sebut tentang debat tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kepada perincian yang lebih. Dan semestinya kita banyak lagi akan kita bicarakan yang bagi Ustaz. Tapi sebelum kita nak berjeda, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Al-Syai yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-35. Adakah orang-orang yang keras hati daripada kebenaran akan terus sesat akibat kesombongan dirinya yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengunci pintu hatinya seperti mana Allah mengunci mata hati Firaun? Mohon penjelasan daripada yang bagi Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah kita akan respon soalan ini kerana kita nak berjeda seketika. Jadi terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terapi jiwa kita dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita teruskan lagi dengan masya-Allah tabarakallah tafsir, taranum serta tadabbur surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ke-35 ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz. Pada pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab, dan kita nak respon kepada soalan yang diajukan oleh sahabat kita sebentar tadi tentang ayat yang ke-35. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Saya akan ulang membaca potongan yang terakhir daripada ayat 35. Bimbang-bimbang tadi berlaku khilaf di pihak saya. Jadi boleh semak bacaan dan kita sama-sama ambil iktibar. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allah. Hadirin rahimakumullah, ya. Kalau kita tengok dengan izin, menghormati rakan-rakan kita yang tunggu daripada TV3 sampai TV9 sekarang ni, ya, like, komen dan share. Dan rakan-rakan kita yang bukan Islam yang mereka banyak mahir dengan bahasa Inggeris, ya. Jadi those who dispute concerning the signs of Allah without an authority having come to them, great is heart, disebut hatred di sini, dia benci sungguh, ya. Of them in the sight of Allah and the sight of those who have believed. Thus Allah subhanahu wa ta'ala seal over every heart belonging to an arrogant tyrant. Jadi kalau tanya soalan yang kita tengok Al-Syai tanya tadi, mereka yang begitu degil dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini tak lain tak bukan ialah mereka yang sombong. Dan adakah mereka itu ditutup hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa keadilan? Tidak, ya. Keadilan Allah tetap ada. Jadi mata hati mereka tidak ditutup kerana keinginan mereka sendiri. Tak mau. Tak nak dengar. Bahkan kita dengar dalam ayat-ayat yang lain, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga mereka tutup, tak nak dengar. Jadi selayaknya mereka disesatkan kerana itulah apa yang mereka kehendaki, seperti mana keinginan Firaun itu sendiri untuk menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan kaumnya. Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita teruskan dengan tadabbur dan juga taranum ayat yang ke-36. Sedar kita nak landing dah, ya. InsyaAllah Ustaz. Baik, sama-sama kita ayat 36, maka kita tutup dengan maqam bayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب صدق الله العظيم. Dan Fir'aun pula berkata, hai Haman, binalah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Moga-moga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya. And Pharaoh said, O Haman, construct for me a tower that I might reach the ways. Batu baru terjemahan. Kalau kita lihat tafsir, ya, seperti mana yang dinyatakan panjang kalau kita tafsir, antaranya Ibrahim Nakhai sebut mereka benci bangunan-bangunan yang dulu dibuat daripada batu bata. Tapi kerana Firaun suruh Haman buat sebuah bangunan. Bangunan itu disebut dalam bahasa Arab sarhun, ya. Jadi disebut supaya bina sarh ni, istana tinggi menjulang, untuk aku sampai ke pintu-pintu. Sebenarnya kena sambung ayat yang ke-37, ya. Maksud pintu-pintu di situ kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Imam Sa'id bin Jubair dan Abu Salih menyatakan asbabus samawat itu ialah pintu-pintu langit, ya. Masya-Allah. Untuk apa? Karena lihatlah ayat berikutnya, nak jumpa Tuhannya Musa alaihissalatu wassalam. Begitu angkuh sekali belagak dan perilakunya
Firaun ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Itu satu tafsiran ataupun satu tadabbur yang cukup menjentik jiwa kita, bagaimana kesombongan seorang yang bernama Firaun la'natullah. Satu kisah yang perlu sama-sama kita hayati, kita renung bahawa kesombongan itu adalah satu perkara yang perlu dihindari daripada kamus kehidupan kita. Dan kita teruskan lagi yang bagi Ustaz untuk kita menghayati apakah ibrah ataupun kisah di sebalik ayat-ayat yang telah pun kita bacakan pada hari ini, Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Ibrah yang saya ingin simpulkan, mungkin saya terus bawa kepada kesimpulan lepas ini mudah-mudahan kita sempat berdoa bersama-sama, ialah Allah Subhanahu wa taala nyatakan sungguh-sungguhlah agar kisah ini jadi teladan kepada kita yang mana yang baik, ya, dan jadikan sempadan yang mana yang tak baik. Kisah berlaku dalam keadaan masyarakat yang sama dengan hari ini. Kadang-kadang orang kata, ustaz ni dia masuk TV nampak dia macam dengan cover je banyak benda. Ataupun dia ni ikut ke semua. Kita kena lihat sejarah tetap berulang. Ya, kita bagi setiap seorang itu ada medan dan kaedah silat dia berbeza. Kalau dah masuk bersama dengan orang-orang yang mengamalkan silambam, takkan dia nak main tai chi, ya, kena sesuai dan kena faham buah-buah dia. Begitulah yang berlaku kepada zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam bersama Nabi Allah Harun alaihissalam. Ada orang yang tetap menyokong, ia menyembunyikan keimanan, tetapi tidak menonjolkan itu. Sebab apa? Aku akan gunakan peluang yang ada bersama dengan Firaun ini untuk aku mengajak pemimpin-pemimpin yang lain, ya, umat-umat yang lain, manusia-manusia yang lain, agar jangan mendengar omongan batil daripada Firaun. Itulah benda paling besar sekali yang kita dapat sepanjang bicara kita dalam surah Ghafir. Jangan kita pandai-pandai pula duduk tambah alif lam al-Ghafir, tak. Dia Ghafir tapi al-Mu'min. Sebab tu kita kena faham bahasa surah ni yang mana yang tetap tepat, itulah yang nak diguna pakai. Maka hadirin rahimakumullah, ambillah sebanyak-banyaknya untuk kita kaji lagi dan tuntut ilmu Allah yang maha agung ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan kita pun telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk tadabbur, tafsir dan juga taranum kita pada pagi ini, surah Ghafir ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada pagi ini, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Amin, ya Allah. Rahmati kami dengan rahmat-Mu melalui Al-Quran, kitab suci-Mu ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mendapat pengampunan dan redha dari-Mu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kami mohon padamu kurniakan kami syafaat Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya-Allah, tabarakallah. Jazakallah khair diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Razi Umar Rajab atas kesudian untuk berkongsi pada pagi ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, afiat berpanjangan, keselamatan, kejayaan dunia dan juga akhirat, ditambahkan ilmu pengetahuan kepada yang bagi Ustaz untuk terus membimbing kita khususnya dalam Tanyalah Ustaz. Dan esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama para penonton, kita akan bersama dengan Da'i Hakim dan juga panel undangan Ustaz Firdaus Subhi untuk topik ibadah persoalan imam dan makmum siri yang kedua. Jam dan juga waktu yang sama, dan jangan lupa pada minggu hadapan Sabtu dan juga Ahad kita akan sambung ataupun ikuti pengajian tafsir bersama-sama dengan tetamu undangan kita pada minggu-minggu akan datang setiap Sabtu dan juga Ahad. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.